dengan lantang mereka mengatakan arahan menutup aurat itu bukan dari Allah Azza wa Jalla wa Ala. Mereka juga mengatakan tidak ada perbezaan antara lelaki dan wanita berdasarkan dalil yang mereka bawa, yang kita tahu dalil itu pun diambil daripada kelompok liberal. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa barakatuh wassalam, salam qabla al-kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa imam al-muttaqin wa ala alihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hirzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Nawaitu ta'alluma bit ta'lim wa tazakkur bit tazkir wa nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه ومرضاته وثوابه لله تعالى. اللهم بارك لنا في شعبنا وبلغنا رمضان. اللهم صل الإسلام والمسلمين والمؤمنين والمجاهدين والمستضعفين في غزة وفي الدفاع وفي فلسطين وفي الشام وفي كل مكان وكل زمان. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم سلم أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. أما بعد. Alhamdulillah, teman-temannya dan selama-lamanya kita rafa'kan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan faham, sedar dan segar bahwasanya Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan kekuasaan mutlak milik Allah dan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya selawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia menjadi asbab musabab paling utama dan mulia sehingga kita diberikan kebaikan, diimpunkan dalam ketaatan, diberikan pinjaman iman dan Islam sampai ke malam ini. Justru berbanyak oleh kita untuk berselawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan banyaknya berselawat akan menjadi asbab kita didudukkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak insyaallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. طيب. Tuan-tuan sidang hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian. Insyaallah pada malam ini kita akan sambung perkongsian kita bagi mengisi ruang iktikaf dan juga menantikan masuknya waktu isyak tuan-tuan pada malam ini daripada kitab Tanda-tanda kecil kiamat, tanda besar dan tanda kecil daripada Dr. Yusuf Wabil. Pada perbahasan yang ketiga mengenai bab hujahan hadis ahad dalam akidah. Sengaja Dr. Yusuf Wabil masukkan perkongsian dan juga perbahasan yang ketiga ini demi untuk meletakkan satu neraca timbang bagaimana kita menyantuni dan juga meneladani perkara yang disebutkan sebagai kaedah untuk berinteraksi dengan hadis masa hadapan yang disebutkan ahadith al-mubashshirati wal fitan. Bagaimana kita nak mencermati dan nak meneliti dan respon kita berkenaan dengan hadis tersebut. Kerana ada kebanyakan hadis
yang bakal kita utarakan dalam perbincangan kita nanti adalah hadis-hadis yang duduk pada kategori hadis ahad, dan bagaimanakah ia boleh untuk dimuatkan dalam kepompong yang boleh menjadi pasak dan juga tunjang pada bicara berkenaan dengan rukun iman yang kelima, iaitulah beriman kepada hari kiamat. Antara perkara yang disebutkan oleh Dr. Yusof Wabil adalah perbahasan ini ada kaitannya dengan tajuk tanda-tanda kiamat. Ini disebabkan tanda-tanda itu banyak diterangkan dalam hadis ahad. Sebagian ulama daripada kalangan ulama teologi ataupun ulama yang mengkaji agama, demikian pula dengan sebahagian ulama usul yang meletakkan penetapan hukum, pemfatwaan dan sebagainya, kaedah untuk mencari solusi pada setiap masalah, yang mengatakan bahawa hadis ahad itu tidak dapat dijadikan pedoman dalam akidah, tetapi harus berdasarkan dalil yang qat'i, iaitu ayat atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendapat ini ditolak, kata Dr. Yusof Wabil pada muka surat yang ke-32 itu, kerana hadis yang perawinya dipercayai dan sampai kepada kita dengan sanad sahih, maka wajib diimani dan dibenarkan, baik itu berupa hadis ahad maupun hadis mutawatir. Inilah mazhab para ulama salafus salih, kata Dr. Yusof Wabil, berdasarkan perintah Allah Azza wa Jalla wa Ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman antaranya dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minah idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dan tidaklah patut bagi lelaki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin, idza qadallahu wa rasuluhu, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu ketetapan, amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihi, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang amar urusan mereka. Manakala dalam surah Ali Imran ayat yang ke-32, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ati'u Allah wa Rasul, Ati'u Allah wa Rasul, taatilah Allah dan Rasulnya. Ibnu Hajar berkata, sungguh sudah terkenal perbuatan sahabat dan tabi'in dengan dasar hadis ahad dan tanpa penolakan, maka telah sepakat mereka untuk menerima hadis ahad. Ibnu Abil Izzi berkata, hadis ahad jika para umat menerima sebagai dasar amal dan membenarkannya, maka dapat memberikan ilmu yakin, yakni kepastian menurut jumhur ulama. Maka dalam waktu yang sama, hadis ahad itu dikira termasuk bahagian daripada hadis mutawatir. Sedang bagi kalangan ulama salaf tidak ada perselisihan dalam masalah ini. Apa bahagian dan juga apa perbezaan antara mutawatir dan juga ahad? Mutawatir ini kalau bahasa mudahnya adalah satu hadis yang sampai kepada Nabi SAW, minima perawinya adalah lebih daripada 10. Paling tidak pun paling sikit adalah 10 orang yang meriwayatkan hadis itu pada setiap tingkat perjalanan masa dan juga tempat. Manakala hadis ahad adalah jumlah perawinya adalah tidak sampai pada satu-satu tingkat perjalanan masa. Mungkin di kalangan para sahabat ramai, di kalangan tabi'in ramai, tetapi bila zaman tabi'in, maka jumlah itu mula mengecil, ataupun bahkan sehingga tinggal satu sahaja perawinya. Namun disebabkan oleh jalur sanad itu masih lagi berpuncak sampai kepada zaman tabi'in ataupun tabi'in ataupun di kalangan para sahabat dengan jumlah yang ramai, maka sekalian ramai ulama mengatakan ia adalah hadis ahad dan masih lagi boleh diperakui kedudukannya. Bagaimana pula pandangan daripada Imam Syafi'i? Imam Syafi'i dia berkata Rasulullah SAW telah menetapkan kaza wa kaza, demikian dan demikian. Lalu orang itu bertanya kepada Imam Syafi'i, bagaimana menurutmu? Maka Imam Syafi'i berkata, Subhanallah, Maha Suci Allah, apakah kamu melihat saya dalam bai'ah? Kamu melihat saya diikat? Saya berkata kepadamu bahawa Rasulullah SAW telah menetapkan dan kamu masih lagi bertanya bagaimana pendapatmu? Yang ini menceritakan bagaimana kita merespon kepada hadis yang telah diputuskan oleh baginda Nabi SAW pada satu-satu ketetapan yang telah dimutlakkan. Karena itu bila disebutkan tentang perihal demikian,
Maka Imam Syafi'i menyatakan betapa kita bukanlah duduk di zaman itu, kita tak melalui situasi itu, kita tidak duduk dalam keadaan yang dilalui oleh Nabi SAW. Maka apabila Nabi SAW telah menyatakan demikian dan demikian, kita seharusnya kembalikan kepada sami'na wa ata'na. Ini adalah satu perkara yang mudah untuk dilakukan tetapi sukar untuk dikekalkan. Ini adalah ketetapannya. Kemudian Imam Syafi'i menjawab lagi, apabila saya meriwayatkan hadis sahih daripada Rasulullah SAW, lalu saya tidak mengambilnya, maka saya akan meminta kamu agar menjadi saksi bahawa akal saya telah hilang. Nabi SAW, Imam Syafi'i menyatakan sekiranya apabila dia meriwayatkan hadis sahih daripada Nabi SAW dan dia tidak menggunakan hadis tersebut dalam ketetapan pemfatwaan pada pembinaan dan juga pembangunan kerangka qaul yang telah dikeluarkan oleh Imam Syafi'i, maka kata Imam Syafi'i, ketahuilah bahawasanya pada waktu itu akal saya telah hilang. Waktu dalam komponen memahami Imam Syafi'i juga adalah satu benda yang besar yang pernah kita kongsikan kepada tuan-tuan. Dia bukan takat tengok pada perkataan Imam Syafi'i, bukan takat pada qaul qadimnya, bukan takat qaul jadidnya. Begitu juga perlu melihat kepada ashab Syafi'i, anak-anak murid Imam Syafi'i. Begitu juga dengan mazhab Imam Syafi'i, qaul mu'tamad Imam Syafi'i, kaedah ulama-ulama yang berpegang pada mazhab Imam Syafi'i. Begitu juga yang disebutkan dengan kaedah Syafi'iyah ataupun Syafi'iyah Ghazaliyah, dan nak mencerna seluruh institusi pemikiran ataupun mazhab jalan yang ditinggalkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala adalah sejauh mata memandang, perkara yang begitu besar dan luas. Kerana itu Imam Syafi'i tidak membezakan, dia meletakkan tidak membezakan antara hadis ahad atau hadis mutawatir, hadis tentang akidah ataupun amaliyah. Namun dibicarakannya hanya berkisar tentang sahihnya, tidak sesuatu hadis. Kerana apa? Kerana Imam Syafi'i adalah anak murid kepada Imam Malik. Sebab tu kita sebutkan dalam kerangka pemahaman, pembentukan pemikiran Imam Syafi'i, susur galurnya, sadur pengaruhnya datang daripada gurunya juga, iaitu Imam Malik. Jadi bila sebut berkenaan perkara itu, tidak menjadi satu kepelikan pun untuk kita. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, tingkat hadis yang mencapai sahih juga merupakan satu perkara yang wujud dalam setiap pendalilan hukum dan juga fatwa yang ada. Kalau kita tengok balik, bagaimana kita teraskan 4 mazhab sebagai contoh. Ini contoh yang surface sajalah. Satu contoh yang kita sebutkan sebagai overview, pandangan yang setara. Kalau Imam Malik, dia meletakkan dalam kaedah mazhabnya adalah perkara yang sahih semata-mata. Perkara yang sahih semata-mata. Kalau kata hadis ini sahih ke tidak? Sahih, barulah dia akan letakkan sebagai unjuran ataupun sandaran pada setiap pendalilan. Manakala Imam Syafi'i, dia akan mencari di kalangan hadis yang sahih dan dalam waktu yang sama diletakkan dalam banyak-banyak perkara ataupun amalan-amalan tertentu yang manakah satu lebih banyak mendatangkan pahala. Itu kaedah mazhab Syafi'i. Manakala mazhab Hanafi sebagai contoh, mazhab Imam Hanafi dia wujud pada zaman ketika mana Imam Abu Hanifah berhadapan dengan kelompok mulhidin, kelompok yang pada hari ini ditimbulkan kembali, iaitulah kelompok yang duduk dalam kerangka materialisme, golongan komunisme, orang yang berfikiran menggunakan fikiran terbuka. Kononnya pada tidak, mereka dah termasuk pada orang yang memikirkan betapa dunia ini tidak ada Tuhan, orang yang free thinker, atheist dan sebagainya. Jadi Imam Abu Hanifah duduk di zaman itu berhadapan dengan manusia yang terlalu sangat-sangat berpegang pada nilai logik dalam setiap faham. Maka Imam Abu Hanifah menggunakan kaedah ru'yah, iaitu menggunakan kaedah relevanisasi. Maksudnya setiap hadis ataupun setiap sandaran dalil akan diletakkan kaitannya dengan pemikiran manusia. Dan kerana itu kalau tengok dalam kaedah mazhab Imam Hanafi, kedudukannya dan juga amalannya mungkin kita boleh tampak berbeza dengan daripada Malik dan juga Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Bagaimana pula dengan Imam Hanbali? Imam Ahmad bin Hanbal,
mendapat sentuhan daripada dua imam yang berturutan, iaitu Imam Malik, guru kepada Imam Syafi'i. Kemudian bila Imam Malik sudah pun meninggal dunia, maka Imam Syafi'i pula menjadi guru kepada Imam Ahmad ibn Hanbal. Bagi mazhab Hanbali, boleh dikatakan kata ulama betapa ia menjadi satu jalan keluar bila mana masalah ataupun mana-mana kemaslahatan, kemusykilan yang timbul tidak dijumpai jalan keluar daripada mazhab Maliki, tak dijumpai pada mazhab Hanafi, tak juga ditemui dalam mazhab Syafi'i, maka Imam Ahmad ibn Hanbal perlu untuk mencari satu solusi mewakili tiga-tiga mazhab tersebut. Dan itulah yang kita jumpa pada ketetapan dan juga perjalanan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal ataupun Hanbali. Kerana itu Imam Syafi'i pada dasarnya adalah satu ulama yang tidak membezakan antara hadis ahad ataupun mutawatir. Walaupun nama yang orang menyatakan Imam Syafi'i adalah bukanlah dikenali sebagai perawi hadis, tetapi ulama-ulama hadis banyak mengambil hadis daripada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Ahmad pula berkata, semua yang datang daripada Nabi SAW dengan sanad baik, maka kita tetapkan. Dan bila tidak tetap, yakni tidak sahih daripada Nabi SAW dan kita tak menerimanya, maka kita kembalikan urusan itu kepada Allah Azza wa Jalla wa Ala, seperti mana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, wa ma ataakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Surah Al-Hasyr ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma ataakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat berat hukumannya. Syadidul iqab. Dengan demikian, Imam Syafi'i tidak mensyaratkan kecuali kesahihan hadis. Bagi Imam Syafi'i, meletakkan tidaklah diikat pada dasar-dasar tertentu berkenaan dengan rijalnya, berkenaan dengan siapa perawinya, sanad di mananya, asalkan perkara tersebut diletakkan sebagai mencukupi syarat sahih, maka Imam Syafi'i akan mengambil hadis tersebut. Ibn Taymiyah pula berkata, hadis apabila sudah tetap sahih, semua umat Islam sepakat wajib untuk mengikutinya. Ibn Qayyim pula berpandangan ketika menolak orang yang mengingkari hujah hadis ahad, dia menyatakan termasuk perkara ini ialah pemberitahuan sebahagian sahabat kepada sebahagian yang lain kerana berpegang teguh kepada apa yang diberitakan oleh salah seorang daripada mereka, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun daripada mereka yang berkata kepada seorang yang menyampaikan berita daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitulah dengan menyatakan beritamu adalah berita perorangan ataupun berita yang datang daripada khabar wahid, datang daripada satu orang individu sahaja yang tidak memberi faedah ilmu sehingga mutawatir. Tak diletakkan dengan nilaian sedemikian. Tak ada pun orang yang duk gelut untuk bagi tahu benda macam itu. Hadis ni adalah hadis pada Nabi, tapi perawinya cuma seorang. Tak ada orang duk highlight benda tu. Bahkan bila kita tengok nanti akan masuk pada bab hadis gharib, hadis aziz dan juga hadis masyhur, itu juga berada dalam naungan lingkungan hadis ahad. Jika salah seorang daripada di antara mereka meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang lain tentang sifat-sifat, maka mereka menerimanya. Sifat itu diyakini dengan pasti sebagaimana meyakini melihat Tuhan, firman-Nya dan panggilan-Nya kepada hamba-Nya pada hari kiamat dengan suara yang dapat didengar dari tempat yang jauh, serta turunnya ke langit dunia setiap malam dan menguasai langit serta maha kekal. Kerana nanti dalam perbincangan berkenaan dengan hadis akhir, hadis kiamat, hadis hari kebangkitan, hadis berkenaan dengan datangnya makhluk-makhluk tertentu, banyak perbahasan itu disandarkan ataupun ditunjangkan pada penampilan hadis-hadis ahad. Dan kerana itu Dr. Yusof Wabil mengambil satu inisiatif untuk memperingatkan kepada kita betapa ulama di zaman salafus salih, bahkan di waktu terdahulu, walaupun selepas daripada zaman salaf, iaitu zaman khalaf,
mereka adalah orang yang senantiasa meletakkan pendirian, tidak ada masalah dengan hadis ahad. Dan disebutkan lagi betapa barang siapa yang mendengar hadis ini daripada orang yang menceritakan daripada Rasulullah SAW atau sahabat, maka dia harus yakin atas ketetapan maksud hadis seseorang yang adil dan benar. Hadis itu tidak diterbitkan sehingga mereka menetapkan sebagian hadis hukum. Mereka tidak menuntut kejelasan dalam meriwayatkan hadis tentang sifat secara pasti, tetapi mereka terus menerima, membenarkan dan menetapkan maksud daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang berpaling daripada hadis, maka dia akan tahu tentang perkara ini. Jika masalah itu belum jelas, nescaya kini akan menerangkan lebih daripada 100 perbahasan. Inilah sikap orang yang menafikan, yakni meniadakan hadis, mentidakadakan hadis Rasulullah SAW yang membuang kesepakatan sahabat dan tabi'in serta para imam. Seperti mana yang kita selalu sebutkan kepada tuan-tuan, ada 4 karakter yang disepakati oleh keseluruhan mazhab yang ada di dunia. Sumber Islam, iaitu pertama Al-Quran, yang keduanya adalah sunnah Nabi SAW, hadis, yang ketiganya adalah ijma', yang keempatnya adalah qiyas. Bagi kelompok-kelompok tertentu yang disebutkan sebagai ada di kalangan kelompok Mu'tazilah, Jahmiyah, Rafidah dan Khawarij, mereka ini adalah orang yang berdiri dan berpencak menolak salah satu daripada 4 perkara. Sebagai contoh, Mu'tazilah. Ada satu golongan daripada golongan Mu'tazilah yang bernama An-Nazamiyah, iaitu orang yang mengikut ajaran An-Nazam. Dia adalah satu orang yang menolak perkara yang disepakati pada bab ijma'. Dia terima Quran, dia terima hadis, dia terima qiyas, tetapi dia tak terima ijma'. Manakala satu lagi kelompok yang disebutkan sebagai Rafidah, di kalangan mereka adalah golongan yang tidak beriman, tidak menjadikan qiyas itu sebagai salah satu daripada sumber dalil. Begitu juga dengan Khawarij, yang juga menolak sebagian besar daripada hadis Nabi SAW. Manakala kumpulan Jahmiyah, mereka mengambil satu kedudukan dan ketetapan betapa Al-Quran itu berada pada kedudukan mengikut faham mereka, bukan daripada 4 mazhab yang telah menetapkan kedudukan dan juga keadaan Al-Quran. Dan benda ni baru 4. Dia ada lagi 20 lebih perkara yang disepakati oleh 4 mazhab. Ada dalam tu istihsan, masalah mursalah. Ada juga dekat situ bab perbahasan berkenaan dengan mimpi. Dan mimpi juga diketahui dengan sebaran luas di kalangan 4 mazhab, di kalangan mereka menerima. Cuma hari ini ada usaha, saya boleh katakan usaha, gerakan tertentu, strategi tertentu untuk memadamkan perkara-perkara ini daripada dijadikan sebagai sumber dengan kedudukan dan juga cara pembenaman. Maksudnya mereka mengolok-olokkan perkara yang ada tersebut sehingga kita sendiri jadi tidak mampu untuk menakul dengan cergas dan cerdas betapa itu juga sebenarnya boleh dijadikan sebagai sumber dalil dalam penghukuman ataupun pendalilan dalam Islam. Pendapat itu diikuti oleh sebagian ulama usul dan fuqaha. Bahkan para imam telah menjelaskan perbezaan pandangan mereka daripada pendapat yang mengatakan bahawa hadis ahad memberikan faedah ilmu. Yang ini disebutkan lagi, ulama usul bersetuju dengan apa yang disebutkan betapa golongan yang berpaling daripada hadis adalah golongan yang bakal mencetuskan ideologi dan juga pemahaman baru. Seperti mana yang baru kita tengok dalam beberapa hari belakangan. Kelompok yang menafikan setiap daripada tanggungjawab sebagai seorang Muslim. Dengan lantang mereka mengatakan betapa arahan menutup aurat itu bukan dari Allah Azza wa Jalla wa Ala. Mereka juga mengatakan tidak ada perbezaan antara lelaki dan wanita berdasarkan dalil yang mereka bawa. Yang kita tahu dalil itu pun diambil daripada kelompok liberal. Bila mana kita tengok pada kalimah yang menyebutkan betapa indallahi atqakum, pada sisi Allah yang dilihat cuma taqwa. Maka bila dilihat oleh Allah cuma taqwa, taqwa itu bersifat dalaman, tak nampak pada jelas pandang, maka tak ada siapa boleh judge. Dan perkataan yang selalu mereka guna, tak boleh judge orang walaupun dia adalah orang yang tidak menutup aurat, sedangkan semua ulama sepakat perlu untuk menutup aurat. Walaupun mereka tahu kata perempuan tidak boleh jadi imam, tapi tetap juga mereka mengatakan Allah tak pandang itu semua. Yang penting duduk dalam keadaan kita beramal mengikut akal mereka. Dan
ialah seperti mana yang tuan pun sedia maklum, lihatlah bagaimana dunia betul-betul menyanjung dan memuliakan mereka hari ini. Dan sebab tu kita mengambil ketetapan dan kesempatan, sudah tiba masanya untuk kita kembali menjaga diri kita disebabkan oleh kerapuhan dan juga keporak-perandaan yang berlaku di kalangan masyarakat hari ini yang sudah lagi tidak boleh dibendung. Walaupun kelompok-kelompok ini adalah kelompok yang kita katakan cerdik pada akal, nak sebut nama mereka pun perlu lalu banyak nama baru sebut nama mereka, tapi ialah zaman kita sudah mendekat. Kerana itu kena kembali dalam keadaan kita mengangkat semula nilai kemuliaan baginda Nabi SAW pada rangkuman hadis baginda Nabi SAW. Malu kita dengan orang yang tidak beriman. Bagaimana mereka betul-betul mempercayai perkataan Nabi. Walaupun mereka tidak beriman dengan Nabi, mereka tidak beriman dengan Allah, mereka tak beriman dengan Al-Quran, tetapi mereka percaya benar dengan setiap perkataan yang keluar daripada lidah Nabi SAW. Tanpa mereka memikirkan adakah itu hadis yang mutawatir ataupun ahad. Tapi di kalangan kita masih lagi ada kelompok yang namanya Islam, tapi perbuatan mereka lebih dangkal dan lebih mangkap daripada orang-orang yang tidak beriman. Demikian pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i dan juga murid-murid Imam Abu Hanifah, Ahnaf dan juga Imam Daud bin Ali dan muridnya seperti Muhammad bin Hazm. Adapun yang mengingkari hujah hadis ahad kerana kesamaran bahawa hadis ahad mengandungi zan, dan mereka maksudkan dengan zan adalah dengan lebih kuat kerana kemungkinan terjadinya kesalahan dengan yang lebih kuat, kerana kemungkinan yang terjadinya kesalahan seseorang atau kelalaiannya dan persangkaan yang kuat hanya dapat diamalkan dalam masalah hukum dan tidak boleh mengambilnya dalam masalah akidah. Alasannya dengan sebahagian ayat yang melarang mengikut persangkaan seperti mana yang disebutkan dalam surah An-Najm ayat ke-28, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, iyattabi'una illa adh-dhann wa inna adh-dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Mereka tidak lain hanyalah mengikut persangkaan, sedangkan sesungguhnya persangkaan itu tiada faedah sedikit pun terhadap kebenaran. Untuk menjawab penyimpangan faham seperti ini, Dr. Yusuf Wabil menyatakan perlu dijelaskan bahawa hujah mereka dengan ayat ini tidak dapat diterima. Orang yang menolak pada kerangka jumlah periwayatan itu perlu lebih daripada 10 sebagai contoh. Perlu mencapai hadis mutawatir sahaja. Hanya boleh beriman dan juga beramal dengan hadis mutawatir saja. Kata Dr. Yusuf Wabil, pendapat ini adalah satu pendapat yang tidak dapat diterima sekiranya berdasarkan surah An-Najm ayat yang ke-28 ini. Ini kerana zon di sini bukan persangkaan yang biasa kita lakukan, akan tetapi persangkaan yang berupa keraguan, dusta dan kira-kira. Manakala dalam kitab An-Nihayah dan juga kitab Al-Lisan dan lainnya daripada kitab Kamus Bahasa, zon bermaksud keraguan. Ragu dekat sini yang disebutkan dalam surah An-Najm adalah merujuk kepada keraguan yang timbul selepas daripada kita melakukan sesuatu yang tidak berteraskan mana-mana sumber, ataupun disebutkan juga dusta bila mana ada orang yang berhadapan dengan satu ajakan ataupun aliran ataupun pemahaman yang tidak ada sandaran pada 4 perkara ini, iaitulah Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Maka dekat situlah yang diletakkan az-zan ke atas mereka, kerana itu berkemungkinan besar adalah termasuk pada perkara yang wujud persangkaan. Ibnu Kathir menyatakan ketika mana dia menafsirkan ayat wama lahum bihi min ilm, maksudnya mereka tidak mempunyai pengetahuan yang benar dan membenarkan ucapan mereka, bahkan perkara itu merupakan dusta dan mengada-ngada serta kufur yang sangat keji. Yang dirujukkan di situ adalah mengenai ayat wa inna adh-dhanna la yughni minal haqqi syai'a, maksudnya tidak dapat menempati untuk menggantikan kebenaran yang telah ditinggalkan oleh baginda Nabi SAW. Zon dekat situ khusus untuk ajaran ataupun fahaman, idealisme, satu bentuk manhaj yang tidak ada dasarnya daripada Nabi SAW. Selagi mana ia masih lagi berlegar dan juga berkisar daripada apa yang didapatkan daripada Nabi SAW, kita tak boleh letak zon dekat atas benda tu. Tetapi kalau benda lain, ya, kata Imam Abu Fidah bin Ismail Ibnu Kathir. Dalam hadis Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, berhati-hatilah terhadap persangkaan yang buruk, kerana persangkaan buruk itu sedusta-dusta pembicaraan. Keraguan dan dusta adalah perbuatan dicela oleh Allah
Perkara itu dikuatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Iyattabi'una illa dhann wa inhum illa yakhrusun." Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pertama kata ulama, perkara ini merujuk kepada apa? Kepada dua golongan manusia yang kita kenal sebagai maghdub dan juga dhalin, golongan yang sesat dan juga golongan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana mereka senantiasa mengada-adakan cerita sehingga dinobatkan dengan kalimah kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba. Bahkan diulang-ulang kelompok-kelompok ini bagaimana mereka begitu bersusah payah, sanggup untuk bergolok gadai, sanggup untuk melakukan sedaya upaya mereka mengubah dan juga mengadjust ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya Al-Quran, bukan sekadar hadis, tetapi kelompok ini telah pun wujud sebelum daripada itu, bila mana mereka mengubah kitab Allah Subhanahu wa taala, iaitu kitab Injil dan juga kitab Taurat. Allah menyifatkan mereka dengan persangkaan ini merupakan sikap yang mengada-ada dan berdusta, dan jika kebohongan dan dusta itu menjadi zan, maka dalam masalah hukum tidak boleh dipakai, kerana hukum tidak didirikan atas keraguan dan mengada-ngada. Itu dalam proses kita menyikapi peristiwa dan juga fenomena akhir zaman, bukan sekadar kita perlu telus dan juga perlu halus dalam bab meneliti setiap sumber. Bukan takat kita boleh ambil untuk tangkap muat, kerana nanti kita akan jumpa juga pertemuan antara dapatan daripada Israiliyat dan juga daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita sebutkan pada pertemuan yang dulu betapa daripada Nabi tidak ada ramalan. Itu yang pertama. Apa yang Nabi sebut berkenaan dengan situasi, berkenaan dengan posisi, berkenaan dengan potensi, perkara yang bakal kita jumpa satu demi satu hari, setiap inci perjalanan cerita mendekat sampai kepada kiamat, semuanya adalah kulul haq, semuanya adalah benar. Semua adalah benda yang tidak termasuk dalam bab nujum, tidak termasuk dalam bab kira-kiraan, tidak termasuk dalam bab hitungan tertentu, tidak. Ia adalah satu ketetapan sebab ia adalah perkataan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila disebutkan tentang kemarau yang bakal melanda kita, ya, dia akan datang. Dan bukan takat kita kena tahu ya, tapi kita juga kena yakan ia dengan usaha kita bagaimana nak menyikapi situasi yang dikatakan kemarau. Kita tahu betapa nanti akan turunnya Nabi Isa AS pada kunjungan waktu dekat dengan subuh, yang memberikan tandaan kepada kita umat akhir zaman, bala tentera yang akan dikemudikan oleh Imam Al-Mahdi, sampailah waktu turunnya Nabi Isa AS. Sebelum diselesaikan Dajjal pada waktu itu adalah orang yang menghidupkan malam-malamnya. Bagaimana orang tersebut, siang mereka seperti mana singa, di waktu malam mereka seperti rahib yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kekuatan yang bakal Allah Taala timpakan kepada umat iman, Allah Ta'ala akan limpahkan kepada umat iman, adalah orang yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla wa'ala, bukannya meningkatkan kemampuan fizikal semata-mata. Walaupun hakikatnya kita akan berhadapan dengan satu situasi yang disebutkan sebagai kekurangan artileri, segala macam yang disebutkan sebagai kekurangan persenjataan. Kita kurang kedudukan kita dalam penguasaan geografi. Manusia Islam pada waktu itu, orang beriman pada waktu itu akan duduk dalam keadaan yang terpencil, dalam kedudukan yang paling terpencil. Hari ini kita dah nampak dah gesakan demi gesakan berlaku, bukan takat di negara Arab tetapi di seluruh dunia, sampailah di depan mata kita. Tuan-tuan akan bersaksi betapa umat Islam ini akan dihimpit dan terus dihimpit. Dan dunia pada waktu itu tidak akan pernah memandang sebelah mata untuk memberikan apa-apa kepada kita. Kerana apa? Nanti di kemuncaknya, kemunculan Islam, dia bukan takat hanya dimercukan di tanah Arab, tetapi di seluruh dunia kebangkitan itu. Sebab itu bila mana Nabi SAW sebutkan akan muncul bendera-bendera hitam daripada kawasan timur, maka semua negara yang duduk di kawasan timur pakat mengaku. Kenapa pakat mengaku? Sebab alirannya, tunjukkannya, arahannya daripada Nabi SAW, semua ini akan bangkit. Tapi tak cukup dengan kita merasa kita lah orang yang akan bangkit kalau bukan dengan amal kita. Macam mana kita grooming ataupun kita membiasakan hidup kita, anak-anak kita, keluarga kita. Ini nak masuk bulan Ramadan dengan kedudukan situasi ekonomi dan sebagainya. Adakah kita sudah pun letakkan diri kita pada potensi yang paling baik
untuk mendepani bulan Ramadan kali ini dengan penuh semangat untuk tidak melakukan pembaziran, dengan penuh semangat untuk ditumpukan kepada 3 asas utama, Quran, Siyam, Qiyam. Adakah kita sudah pun bersedia untuk berada dalam kedudukan yang boleh saja bila-bila masa mendapatkan dan juga mendepa tangan bila berlakunya perkara seperti mana yang telah ditandakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan noktah yang kedua, bila mana disebutkan tentang perkara ini, adapun di kalangan masyarakat Islam, dia kena bangkit untuk bukan takat tahu hadis, bukan takat mencermati pada syarah hadis, tetapi lebih kepada kecintaan dia pada hadis dikeranakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kadang-kadang dibawakan pada neraca timbang untuk pertemuan pendapat, mana-mana fahaman, mana-mana pandangan. Tetapi berdirilah atas dasar cinta kepada Rasulullah. Maka hasilnya adalah hasil yang juga meraih cinta daripada Allah Azza wa Jalla wa Ala. Tetapi hari ini tidak. Yang kita duk nampak hari ini bila berlakunya pertemuan, bila berlakunya perdebatan berkenaan dengan hadis-hadis tertentu, yang dicarinya adalah penceraian di kalangan masyarakat. Yang dicarinya adalah pertembungan di kalangan masyarakat, bukan kasih sayang. Dan inilah yang telah pun ditandakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya akan berkesudahan dengan keadaan kita seperti mana buih di lautan. Tidak ada manfaat pada orang yang menyentuh kita, tidak ada manfaat pada orang yang kita sentuh. Dan disebutkan lagi oleh Dr. Sufwabil, adapun kelalaian seorang perawi pada tingkatan berkenaan dengan hadis ahad, maka hadis ahad yang diriwayatkannya harus ditolak sebab perawi harus dipercayai dan dhabit. Maka hadis yang sahih tidak boleh mengandungi kesalahan perawi, sedangkan menurut kebiasaan yang berlaku bahawa perawi dipercayai dan tidak lupa dan tidak dusta, tidak boleh ditolak hadisnya. Itu perangkatan berkenaan dengan perbezaan antara pendalilan hadis mutawatir dan juga hadis ahad. Yang ini seterusnya Dr. Yusof Wabil menggunakan peluang dan ruang daripada muka surat 36 hingga ke 37 pada bab pembahasan yang nak menampakkan kepada kita betapa dalil-dalil hujahat daripada hadis ahad boleh digunakan pada bab berkenaan dengan hari kiamat ataupun situasi potensi yang akan berlaku. Apabila sudah jelas kepalsuan pendapat yang menolak hujahan hadis ahad dalam masalah akidah, maka dalil yang mewajibkan menerimanya banyak sekali, baik daripada Quran maupun hadis. Antaranya yang disebutkan dalam surah Taubah ayat 122, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma kana almu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqah minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi daripada tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk mendalami pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya supaya mereka itu dapat menjaga diri. Ayat ini memerintahkan kepada umat untuk belajar agama. Kata golongan ta'ifah yang disebutkan firqatin minhum ta'ifah tersebut dapat digunakan untuk seorang ataupun beberapa orang. Dalam situasi yang lain, sebagai contoh, apabila berlaku situasi perang yang disebutkan seperti mana yang dibawakan dalam ayat surah At-Taubah ayat 122, bila mana dah pergi berperang dalam kelompok gerombolan ketumbukan tentera yang sekian banyak jumlahnya, maka akan dihantar pula beberapa ataupun satu orang utusan untuk datang kembali ke markas menceritakan tentang situasi perang. Jadi adakah persoalan yang ditimbulkan oleh Yusof Wabil? Kalau contohnya pergi perang 200 orang, maka daripada 200 ini seorang patah balik beritahu kat markas, di medan perang sana pertemuan adalah 200 lawan 400 orang. Adakah kena tunggu 20 orang main habaq barulah di markas nak percaya untuk hantar balik dia punya sokongan bantuan? Yang ni yang dibawakan oleh Dr. Yusof Wabil, betapa hadis itu, dapatan itu ataupun kebenaran itu walaupun dibawa seorang pada situasi yang sedemikian, maka ia tetap juga diterima. Boleh jelas? Maksudnya kalau main seorang daripada 200 itu pun tetap juga kena percaya. Kalau kata duk main guna, oh kami tak, seorang tak cukup, kena hantar lagi 19 orang, barulah kami boleh percaya kata jumlah tentera yang dekat sana ada 400. Itu bila nak menang? Habis tu bila nak hantar bantuan? Itu macam mana kita nak rangka strategi perang? Sebab tu kena
ikut pada kadar situasi yang disebutkan oleh Dr. Yusof Wabil. Kemudian Imam Bukhari pula berkata, seorang manusia dapat dikatakan golongan. Satu orang manusia itu juga boleh dikatakan sebagai segolongan. Ini dikenalkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hujurat ayat ke-9, wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu fa aslihu bainahuma. Dan jika ada dua golongan daripada orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Bila dilihat pada kalimah ini, wa in ta'ifatanil mu'minin, dia merujuk kepada kalimah ramai. Dan kalaulah kalimah ramai itu diikat pada analogi ataupun standard piawaian hadis mutawatir, yakni kena berkeli 10 orang dulu, dengan 10 orang, 20 orang berkeli, barulah kita boleh bangkit untuk bagi mereka berdamai. Adakah begitu yang difahami daripada Al-Quran? Tidak. Cukup takat seorang bergaduh pun, kita dah kena jadi pendamai. Ketika mana kita duduk dalam keadaan nak membawa kebaikan pada orang, tak perlu tunggu benda tu ramai, memang betul-betul confirm dah bergaduh, barulah kita nak damaikan. Sebab tu yang ni, yang pertama yang dibawakan oleh Dr. Yusof Wabil. Yang kedua kata Dr. Yusof Wabil di muka surat 37, firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, maka jika datang kepada kamu orang fasik membawa berita, maka periksalah dengan teliti. Dalam sebagian qiraah, antaranya qiraah mengikut riwayat Imam Hamzah dan Al-Kisai, serta Qalaf mengikut riwayat yang dibacakan daripada Tariq Ad-Durrah, akan membacakan kalimah fatabayyanu itu, ayat ke-6 surah Al-Hujurat itu, fatabayyanu dengan kalimah fatasabbatu. Dia akan baca dengan kalimah fatasabbatu. Mengikut riwayat ini, mereka akan membacanya di dua tempat, iaitulah di surah An-Nisa ayat ke-94 dan satu di surah Al-Hujurat ayat yang ke-6. Apa bezanya? Disebutkan oleh Dr. Yusof Wabil dalam sebagian qiraah, berhati-hatilah. Maksudnya fatabayyanu itu disebutkan periksa fatabayyan, bayan, iaitu dia jelas, kena perjelaskan, kena diteliti, kena dicermati. Manakala bila diikutkan pada qiraah yang dibawakan oleh Imam Hamzah dan juga Al-Kisai yang mengikut Tariq Ad-Durrah, mereka membacakan dengan kalimah fatasabbatu, iaitu berhati-hatilah. Ini menunjukkan atas kepastian dalam menerima hadis seseorang yang dipercayai itu tidak memerlukan berhati-hati. Disebutkan ini menunjukkan atas kepastian dalam menerima hadis itu seseorang yang dipercayai itu tidak perlu memerlukan berhati-hati kerana ia tidak terlibat dengan kefasikan meskipun yang diceritakan itu tidak memberikan pengetahuan yang perlu untuk diteliti sehingga mencapai darjat ilmu tertentu. Maksudnya bila sebut berkenaan dengan hadis yang duduk pada kerangka mutawatir ataupun ahad, dia tak terikat dengan kalimah fatabayyanu. Kenapa? Berbalik kepada nombor 1 tadi yang kita sebutkan, perhatikan hadis itu pada dakapan dan juga sorotan datangnya dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada celah padanya, apatah lagi perkara-perkara fasik. Boleh faham? Bila sebut kata benda tu daripada Nabi, mutawatir, hadis ahad, maka tak terikat dengan fatabayyanu. Sebab fatabayyanu itu hanya perlu untuk dipastikan sekiranya datang daripada ja'akum fasiqa, iaitu orang-orang yang fasik. Bukan takat orang, bahkan ja'akum fasik, benda tu kata benda fasik. Mana benda fasik? Benda yang selain daripada Allah dan Rasul. Kalau mai berkenaan dengan contoh, kalau ikut fenomena akhir zaman, itu kita sebut berkenaan solar storm. Ni antara yang kita duk rasa Allah ni tak perasan. Yang kata panas membahang, kita duk rasa dia punya panas tu satu macam. Bukan dekat satu macam, 3 macam. Kipas itu nombor 3, tak pernah kali nombor 1. Kan? Hak muka rumah ada aircon tak apa lah. Hak yang muka jenis 16 darjah Celsius ni tak boleh kata apa lah. Hak ni kalau kata di rumah buka sampai 3. Kalau ada 5 pun dia buka. Nak abang kata apa? Bila datang daripada kelompok-kelompok yang seperti ini, kita bukanlah nak menolak kajian istiqra' yang dilakukan, silakan. Cuma bila main dalam keadaan hari ini, mereka abang kata ini adalah itu, ini, mereka ini perlu untuk diikat pada fatabayyanu, perlu untuk diikat fatasabbatu, berhati-hati dan juga perlu diperincikan. Tetapi bila main berkenaan Nabi SAW, Nabi tandakan berkenaan dengan matahari nanti akan terbit dari barat, maka tak payah lagi lah untuk kita nak
pikir-pikir kata benda ni kena teliti dah. Dia akan main waktu tu. Cuma tinggal waktu saja. Boleh faham? Bukan kata kita nak abang kata kita ni tolak tak. Silakan. Usahakan untuk buka lembagan pemikiran. Adakah pencantuman ilmu boleh kita jadikan sebagai bekal untuk kita meneliti dan juga menakul setiap perkataan yang datang daripada kelompok ni. Sebab tu kita sebutkan juga. Hari ini bila sebut Nabi SAW beritahu kedudukan-kedudukan tertentu. Contoh dalam Isra' wal Mi'raj kita dah sebutkan. Nebula dah jumpa, Andromeda dah jumpa. Ini yang disebutkan sebagai invisible universe, juga uncoverable universe sudah pun dijumpa. Benda tempat-tempat tu semua dah jumpa. Bila cek balik datang sumber di mana? Daripada Quran. Black hole juga ditemui dan disebutkan dalam Quran. Ketukan di langit yang kekal berdetuk, senantiasa dengar ketukan dalam satu kiraan pulse tertentu ataupun getar tertentu. Benda tu juga disebutkan dalam Quran. Bahkan ada surah yang khusus ceritakan benda tu. Berkenaan dengan bulan, disebutkan surah Qamar. Berkenaan dengan planet, ada surah An-Najm. Dan benda-benda tu, bila diperhalusi oleh kelompok-kelompok yang tidak beriman, mereka baru jumpa kebenaran yang disampaikan dalam Quran. Kita duk dapat dah benda tu. Duk faham dah benda tu. Maka tak perlu lagi kita nak kelang kabut, nak risau benda ni jadi tak jadi. Dah confirm. Cuma bila main berkenaan dengan sumber dan datang daripada kelompok-kelompok tertentu ini. Bukan, sekali lagi saya ulang, kita bukan menafikan, tidak. Silakan teliti, silakan perjelas. Bila sebut berkenaan dengan climate change, yang disebutkan climate change, perubahan iklim. Begitu juga yang disebutkan sebagai kiamat iklim yang berlaku di dunia disebabkan oleh cairnya bongkah-bongkah ais dan sebagainya. Dan mereka meletakkan dengan rapat sampai beberapa tahun yang akan datang. Beberapa kawasan-kawasan negara yang duduk dalam keadaan berkepulauan akan hilang pulau-pulau tertentu. Dan tak boleh dinafikan, Pulau Pinang juga termasuk dalam gerak fikir dan juga gerak tandaan mereka untuk satu-satu waktu bila dikirakan kecairan bongkah ais yang ada di kutub utara. Dan kita juga tak menolak benar tu, sebab nanti akan dihadapi perkara ini secara total oleh seluruh manusia, bukan takat kita saja. Cuma adakah kita duduk dalam kedudukan menerima pandangan daripada kelompok ini lebih diutamakan daripada apa yang telah diperkatakan oleh baginda Nabi SAW? Bahkan ada juga orang yang menggunakan kaedah Nabi cerita tak habis. Siapa kata Nabi cerita tak habis? Nabi sifatnya tabligh, menyampaikan keseluruhan, tidak ada rahsia. Cuma bahasa kita ni yang tak boleh nak menggapai faham perkataan Nabi SAW. Sebab tu kita perlu pada ulama. Ulama perlu kepada ulama. Ulama perlu kepada ulama. Sampailah zaman salaf, sampailah zaman tabi'in, sampailah zaman tabi'in, sampailah kepada sahabat dan pi kepada Nabi SAW. Barulah kita boleh nampak bukaan itu. Bagaimana risaunya, bagaimana kedudukannya, bagaimana natijahnya. Bila kita dah mula meraih ketetapan perkataan daripada Nabi SAW tanpa kita letakkan sebarang bentuk prasangka daripada Nabi SAW. Yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat ke-59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yakni Al-Quran dan Rasulnya, iaitulah sunnah baginda Nabi SAW. Ibnu Qayyim memberikan respon balas pada perkara ini dengan menyatakan umat Islam sepakat bahawa mengembalikan kepada Rasul adalah ketika baginda masih hidup. Masa Nabi SAW masih hidup, ya, setiap persoalan, setiap pertelingkahan, setiap kemusykilan akan ditanyakan kepada baginda Nabi SAW dan kembali kepada sunnahnya setelah baginda Nabi SAW wafat. Mereka telah sepakat bahawa kewajiban mengembalikan hal ini tidak akan pernah gugur dengan sebab wafatnya Rasulullah. Bila hadis mutawatir dan ahad itu tidak memberikan ilmu dan kepastian yakin, maka mengembalikan kepadanya itu adalah tidak perlu, mengikut pendapat Ibnu Qayyim. Adapun dalil-dalil daripada hadis itu adalah banyak sekali. Antara yang disebutkan adalah yang pertama, Rasulullah SAW mengutus seorang utusan kepada para raja satu persatu. Dia hantar kepada Heraklius, hantar kepada Raja Najasyi, begitu juga kepada penguasa di kalangan tentera Parsi, begitu juga pada kerajaan yang menjadi cawangan kepada kerajaan Parsi di Yaman. Nabi hantar seorang
seorang. Nabi tak hantar ramai. Nabi cuma hantar seorang. Begitu juga dengan penguasa negara. Nabi hantar seorang. Manusia merujuk kepada mereka dalam segala perkara, baik hukum maupun keyakinan. Rasulullah mengutus Abu Ubaidah Amir bin Jarrah ke negara Najran. Kemudian Mu'adh ibn Jabal ke negara Yaman. Dahiyah Al-Kalb, satu orang sahabat yang wajahnya seakan-akan sama dengan Nabi SAW. Malaikat bila mana datang munculkan diri, salah seorangnya adalah akan berupa seperti Dahiyah Al-Kalb dengan membawa surat kepada pembesar Basrah dan juga lain-lainnya. Bahkan pada satu ketika awal sebelum Nabi melakukan hijrah, dihantarnya sekonyong-konyongnya satu orang sahabat bernama Musa' bin Umayyah untuk bersama dengan 6 orang Madinah balik mendiam di kawasan kota Madinah untuk menyebarkan dakwah. Adakah kena cukup 10 orang dulu barulah nak kena tanya? Tidak. Cukup dekat satu. Yang tu yang disebutkan oleh Dr. Suhabil pada yang pertama, bab yang ketiga itu. Dan kemudian Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Dia berkata ketika orang ramai berada di Quba untuk mengerjakan solat subuh, ada orang yang datang kepada mereka dan dia berkata sesungguhnya telah diturunkan kepada Rasulullah SAW Al-Quran pada waktu malam. Dan baginda diperintahkan untuk menghadap Kaabah. Maka mereka menghadap Kaabah dan wajah mereka sebelumnya menghadap ke arah Syam, kemudian beralih ke Kaabah. Tidak dikatakan bahawa ini adalah hukum amali, kerana perbuatan hukum ini berdasarkan atas keyakinan kesahihan hadis Nabi SAW. Yang ketiga, daripada Umar radhiyallahu an, dia berkata terdapat seorang sahabat Ansar. Apabila dia tidak bertemu dengan Rasulullah, maka saya telah mendatanginya dengan menyampaikan khabar daripada Rasulullah SAW. Apabila saya tidak hadir pula, maka orang tersebut datang kepada saya membawa khabar daripada Rasulullah SAW. Maka inilah peristiwa yang dilakukan oleh sahabat yang memperlihatkan kepada kita bahawa seorang daripada kalangan sahabat sudah cukup untuk menerima hadis untuk disampaikan oleh seorang dalam urusan agamanya, baik yang berkaitan dengan keyakinan maupun perbuatan. Ini, sebab tu kita dah dudukkan diri kita untuk faham proses dan juga dia punya keadaannya adalah tak ada masalah. Cuma pada hari ini bila kita dah tepu beku untuk kata ini adalah yang rendah, yang lemah, tidak. Hadis adalah datang pada Nabi SAW, mutawatir atau ahad, gharib, aziz atau masyhur, ia tetap juga adalah satu benda yang dimuliakan. Bukan takat mulia dikarenakan dia adalah hadis, tetapi dimuliakan kerana ia adalah perkataan baginda Nabi SAW yang perlu untuk kita taat dan patuh. Yang keempat, daripada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah memancarkan cahaya kepada orang yang mendengar hadis daripada kami, yang dihafalkan kemudian disampaikannya. Ramai orang yang menyampaikan itu lebih memadai daripada orang yang mendengar. Yang menyampaikan hadis itu pula lebih ramai daripada yang dengar. Satu benda pula, kan? Yang duk beritahu hadis itu ramai daripada orang yang dengar. Dan ini disebutkan oleh Dr. Suhabil menyatakan betapa ia tidak terbatas pada hadis yang berkaitan dengan amaliyah, tetapi juga bersifat umum, meliputi hadis amaliyah, hukum dan juga i'tiqad. Apabila masalah-masalah akidah yang ditetapkan dengan hadis-hadis ahad tidak wajib diimani, tentu Rasulullah dalam masalah ini tidak menyampaikan hadis secara mutlak, tetapi Rasulullah menerangkan masalah itu terbatas pada hadis yang berkaitan dengan amaliyah saja, tidak lainnya. Cuma Nabi meletakkan pengkhususan ia pada hadis berkaitan dengan amaliyah. Pendapat yang mengatakan bahawa hadis ahad itu tidak boleh dijadikan dasar dalam hal akidah itu merupakan pendapat bid'ah dan mengada-adakan yang tidak ada dasarnya dalam agama. Yang tu yang baru kata bid'ah. Sebab dalam agama tak ada masalah, tiba-tiba dia pula berdiri kata benda tu ada masalah. Para ulama as-salafus salih tidak pernah mengatakan demikian. Bahkan hal itu tidak pernah terlintas pada mereka. Andai kata ada dalil qat'i yang menunjukkan bahawa hadis ahad itu tidak layak untuk masalah akidah, nescaya sudah difahami dan sudah dijelaskan oleh sahabat dan ulama salaf. Kemudian pendapat bid'ah tersebut bererti menolak beratus-ratus hadis daripada Nabi SAW. Ada banyak hadis ahad dalam masalah akidah. Antara yang sempat dimuatkan oleh Dr. Suhabil, antaranya dalam 4. Yang pertama, iaitulah hadis yang membicarakan tentang keistimewaan Nabi Muhammad SAW melebihi semua Nabi. Dan ini adalah merupakan hadis ahad yang disebutkan kepada sekian-sekian sahabat tertentu yang jumlahnya tidaklah menepati dan juga menyampai pada kedudukan yang boleh diangkat mutawatir. Yang kedua, syafaat Nabi SAW yang besar di akhirat. Yang ketiga, syafaat terhadap umat yang melakukan dosa besar. Syafaati li ahli al-kabair. Kata Nabi SAW, syafaat li ahli al-kabair. Syafaatku untuk orang yang melakukan dosa besar. Hadisnya adalah hadis ahad. Semua mukjizat selain pada Al-Quran yang berlaku, yang dilakukan, yang ditunjukkan, yang dinampakkan,
linuriyahu min ayatina, yang Allah Ta'ala penampakkan di hadapan semua manusia sampai ke hari ini. Itu juga termasuk dalam perkara yang diletakkan daripada kedudukan hadis ahad. Yang kelima, proses permulaan makhluk, sifat malaikat dan jin, sifat neraka dan syurga yang tidak diterangkan dalam Al-Quran secara spesifik, tetapi disebutkan melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya berkenaan dengan hadis ditiupkan roh pada 40 hari yang ketiga. Itu adalah satu hadis yang menceritakan tentang kehidupan di alam rahim ibu kita dan bagaimana kedudukan fanaqu fi roh, yang mana Allah Ta'ala meniupkan roh itu berlaku, dan benda itu diwujudkan dalam hadis dan tidak disebutkan dan dibentangkan dalam Al-Quran. Begitu juga dengan perkara yang dikatakan tentang sifat malaikat dan jin dan juga neraka syurga. 6. Pertanyaan malaikat munkar nakir dalam kubur tidak disertakan dalam Quran, bahkan cuma wujud dalam hadis ahad Nabi SAW berkenaan dengan setiap persoalan. Himpitan kubur terhadap mayat disebutkan dalam sebagian hadis. Jambatan, telaga, timbang amal, sirat, kauthar, mizan, itu semua dibahaskan dalam hadis Nabi SAW. Itu adalah bab akidah yang disebutkan oleh Dr. Yusuf Wabil. Keimanan bahawa Allah menetapkan kepada semua manusia akan keselamatannya, sengsaranya, rezekinya, matinya ketika masih dalam kandungan ibunya. Keistimewaan Nabi SAW dikumpulkan oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Khassasin Al-Kubra, yang disebutkan betapa seperti mana Nabi SAW masuk ke syurga ketika baginda masih hidup dan melihat penduduknya serta nikmat-nikmat yang disediakan oleh orang yang bertakwa, untuk orang yang bertakwa, yang disebutkan dalam Al-Quran pada kalimah u'iddat lil muttaqin, disebutkan dengan begitu. Tapi apakah yang diu'iddatkan itu, apakah yang dipersiapkan itu? Maka benda itu dilihat, ditampakkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diluncurkan melalui perkataan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-11, berita kepastian bahawa 10 sahabat dijamin masuk syurga. Lagilah confirm, cuma datang daripada perkataan Nabi SAW. Ketika mana Nabi berkata kepada sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, ketika mana dia minta untuk khidmat dekat Nabi SAW di satu tempat yang peristiwa cincin Nabi SAW jatuh ketika di zaman Sayyidina Uthman, sehingga timbulnya fitnah besar. Kerana di telaga yang sama Nabi SAW menyebutkan di zaman pemerintahan Sayyidina Uthman akan bermulanya fitnah. Yang ditandakan di situ masuknya syurga adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Uthman. Cuma pada Sayyidina Uthman, kata Nabi SAW, zaman Sayyidina Uthman akan timbul dengan fitnah, dan tempat yang sama. Bila mana Sayyidina Uthman duduk dekat situ, cincin yang turun, cincin yang diturunkan kepada Sayyidina Abu Bakar, cincin yang sampai pada Sayyidina Umar, kemudian sampai pada Sayyidina Uthman. Di zaman Sayyidina Uthman pegang cincin tu, tetapi di telaga yang sama, Bi'r Uthman dekat situ tu, jatuh cincin Nabi SAW, dan bermula daripada situ sebagian ulama sirah menyatakan berlakunya zaman apa yang dikatakan fitnah ke atas Sayyidina Uthman pada waktu itu. Dan yang dengar berapa orang? 4 orang, 5 orang. Bukan kata 10 orang, bukan kata 20 orang. Bukan pengumuman secara besar-besaran. Begitu juga disebutkan, bagi orang yang melakukan dosa besar tidak kekal selama-lamanya dalam neraka. Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran pada 2 tingkah berbeza. Khalidina fiha, yang keduanya khalidina fiha abada. Bagi orang yang dimasukkan ke dalam syurga, khalidina fiha abada. Kerana ketetapan dan ketentuan tidak akan keluar daripada syurga. Namun, bagi yang masuk ke dalam neraka, maka ulama perincikan, bagi orang beriman yang pernah mengucap kalimah syahadah, orang yang pernah beramal saleh, orang yang pernah melakukan ketaatan kepada Allah, meyakini dengan sebenar-benar dalam berkenaan dengan ketauhidan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, khalidina fiha abada, dia cuma ambil pada khalidina fiha tetapi tidak abada. Bahkan sebagian ulama menyatakan mereka masih juga berada dalam dukungan untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan hadis yang disampaikan kepada sahabat beberapa orang berkenaan dengan situasi di hari mahsyar yang Nabi SAW berikan syafaat kepada mereka. Kemudian mempercayai hadis sahih tentang sifat hari kiamat dan pada mahsyar yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran berkenaan dengan tapak padang mahsyarnya yang disebutkan sebagai Palestin, Masjidil Aqsa, Ardul Mahsyarnya, bagaimana manusia dihimpunkan di situ. Ada yang sebagian menyebutkan yang datang berkenaan dengan padang Arafah, yang juga disebutkan Yaumul Arafah. Di situlah hari di mana manusia akan dibangkitkan dan dihimpunkan pada hari mahsyar. Yang ke-14 yang terakhir, mempercayai semua tanda kiamat. Ini semua duduk dalam susur jalur yang disampaikan melalui hadis ahad baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang pertama seperti keluarnya Al-Mahdi, turunnya Nabi Isa, keluarnya Dajjal, keluarnya api, munculnya matahari dari barat, binatang-binatang dan juga perkara-perkara lain.
Kemudian semua dalil akidah menurut mereka tidak sah dengan dalil hadis ahad. Dalil-dalil akidah itu bukan dengan hadis ahad, tetapi dalilnya adalah harus hadis mutawatir. Akan tetapi kerana sedikitnya ilmu orang yang mengingkari hujahan hadis ahad itu, maka mereka menolak semua akidah yang berdasarkan hadis sahih. Bukan takat hadis itu menceritakan tentang apa yang berlaku dalam situasi hari kiamat yang perlu untuk kita jadikan sebagai sandaran pada bab berkenaan dengan beriman kepada hari kiamat. Wujud kelompok yang bukan takat tak terima hadis ahad, hadis mutawatir pun tolak. Yang ni yang kita sebut GAH, gerakan anti hadis. Dulu well known lah sikit, lah dah semakin naik balik, lah duk naik balik. Tuan-tuan buka lah mata sikit, dalam lebih kurang 2 tahun, tuan-tuan akan nampak macam mana gerakan ni dia bukan takat berstrategi, tetapi bab bersubsidi. Bersubsidi maksudnya ada bantuan daripada luar yang masuk untuk support mereka, dan dia bukan lagi secara tersembunyi. Gerakan ini dah dibukakan dengan bukaan yang begitu luas, dan mereka semakin lantang dan lancang menentang apa yang ditinggalkan oleh baginda Nabi SAW. Sebab tu kita sebut di awal tadi, hari ini kita kena balik kembali untuk memperkasakan diri kita dengan faham dan juga naungan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW, tanpa diletakkan sebarang bentuk kompromi. Datang pada Allah, Rasulnya, kita terima pakai, dan lain pada tu silakan tabayun. Jadi itu antara perkakasan yang perlu kita bawakan pada malam ini sebelum kita masuk pada satu lagi perbincangan yang lebih teliti berkenaan dengan hadis tentang perkara gaib yang akan terjadi, yang kita sebutkan betapa nanti kita akan berkisar tentang perkara yang berlaku di dalam fenomena dekat dengan hari kiamat, insyaAllah. Jadi moga-moga takat terlalu perkongsian. Mohon maaf masa tuan-tuan. Terima kasih atas perhatian. Kalau ada kebaikan, mohon tolong. Kalau ada kebaikan, mohon tolong saya lebarkan. Kalau ada keburukan, mohon tolong jauhkan. Bak kata patah, sedap makan dikunyah-kunyah. Sedap kata diulang-ulang. Selamat menyambut bulan Sya'ban. Moga-moga Allah Ta'ala sampaikan kita ke bulan Ramadan, insyaAllah. Aku li qawli hadha. Astaghfirullahaladzim wa lakum. Wa lisairil muslimin wal muslimat. Wal mu'minin wal mu'minat. Fastaghfiruh fa yafawdal mustaghfirin. Sekecil-kecil ikan pasti ada isinya, sebesar-besar ikan pasti ada tulangnya. Quli qawli hadha, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, wallahu ta'ala a'lam.